Didik TV KPM. Okey, seterusnya 7.3 demensia. Okey, untuk demensia kita kena tahu dulu apa maksud demensia. Okey, Syah pernah dengar tak demensia tu apa? Pernah dengar ya, Go? Okey, pernah dengar. Bagus. Okey, demensia adalah kemerosotan berterusan proses kognitif dan ingatan yang menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan aktiviti seharian dengan sempurna dan memerlukan bantuan orang lain. Itu adalah demensia. Okey, so sekarang kita kena tahu siapa yang berisiko mengalami demensia. Okey, yang pertama, pembawa genetik. Okey, dia sangat berisiko mengalami demensia. Seterusnya, orang yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah. Itu juga individu yang berisiko mengalami demensia. Seterusnya, individu yang ada obes, okey, penyakit darah tinggi, kurang pendengaran, okey, merokok, diabetes, kemurungan, okey, fizikal tidak aktif dan kurang bersosial. Ini adalah individu-individu yang berisiko mengalami demensia. Okey, sekarang bagaimana kita nak mengenal pasti simptom demensia? Okey, sebenarnya demensia ada dua jenis Ya. Itu demensia Alzheimer dan demensia vaskular. Okey, kalau demensia Alzheimer ni simptom dia mengulang soalan yang sama berkali-kali. Contohnya, Sean sekarang pukul berapa? Okey, 5 minit selepas itu ditanya lagi, Sean sekarang pukul berapa? Okey, dia asyik ulang soalan yang sama berkali-kali. Okey, kemudian demensia Alzheimer simptom dia yang seterusnya, lupa tempat meletakkan barang dan menganggap barang tersebut telah dicuri. Okey, contohnya warga emas tu dia tercari-cari cermin matanya. Mana cermin mata ni? Dia carilah sekeliling, tapi rupanya cermin mata dia tersangkut di leher. Okey, itu adalah demensia Alzheimer. Okey, kalau demensia vaskular, dia celaru tentang masa dan tempat. Contohnya, dia mengambil masa yang sangat lama untuk balik ke rumah. Sedangkan jalan tu dia guna hari-hari. Okey, tapi dia keliru. Okey, itu adalah demensia vaskular. Okey, dan yang terakhir sekali, dia mengalami kemerosotan fungsi eksekutif, iaitu tidak dapat merancang sesuatu pekerjaan dengan baik. Okey, contohnya nak menguruskan keuangan dia pun dia dah tak dapat uruskan dengan baik. Okey, seterusnya, langkah-langkah untuk mencegah demensia. Apa yang perlu kita lakukan? Okey, mendapat pendidikan berterusan dan sentiasa belajar perkara baharu seperti bermain alat muzik, menari atau belajar bahasa asing. Ya. Okey, kemudian mengamalkan pemakanan sihat yang mempunyai banyak bijirin, sayuran dan buah-buahan. Seterusnya, mengamalkan gaya hidup aktif dan bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 5 kali seminggu. Dan seterusnya, melakukan senaman minda. Okey, untuk memastikan otak kita ni sentiasa berfungsi. Ya. Seperti membaca, okey, menulis, bermain sudoku, teka-teki dan sebagainya. Okey, sebenarnya teka-teki itu bagus walaupun kita rasalah kenapa main teka-teki. Okey, tapi sebenarnya dia bagus untuk minda. Okey, seterusnya apa yang boleh kita lakukan adalah bersosial dan melakukan aktiviti dalam komuniti. Jangan suka hidup seorang saja. Okey, kita hendaklah bersosial. Okey, paling penting jangan merokok atau mengambil alkohol, kemudian mengekalkan berat badan ideal dan yang terakhir sekali, mengamalkan terapi stimulasi kognitif bersama-sama ahli terapi cara kerja menggunakan bahan rangsangan seperti BusyBoard dan BusyBook. Okey. Okey, seterusnya. Oh, dah pendek je penerangan saya. Kita dah masuk segmen soalan. Okey, untuk soalan seterusnya, okey, siapa boleh jawab? Ya. Okey. Aina angkat tangan Aina dulu. ke Zahil? Aina dulu Okey, Aina Batrisha boleh baca dan jawab. Baca dan Demensia dapat dicegah. Demensia dapat dicegah dengan mengetahui individu yang berisiko mendapat demensia. Nyatakan individu yang berisiko mendapat demensia dengan menulis pada ruang jawapan. Okey, kena tulis kena supply jawapan. Okey, apa? Okey, yang pertama ialah pembawa genetik. Pembawaan genetik. Okey, betul. Yang kedua? Okey, yang kedua tahap pendidikan rendah. Tahap pendidikan rendah. Ya, betul. Ada individu yang berisiko lagi. Yang ketiga ialah obes penyakit darah tinggi. Okey, obes, penyakit darah tinggi. Dan yang terakhir sekali apa? Yang terakhir ialah fizikal tidak aktif dan kurang bersosial. Okey, betul. Fizikal tidak aktif dan kurang bersosial adalah individu-individu yang berisiko mendapat demensia. Tahniah Ana, semua jawapan awak betul. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, siapa boleh jawab? Angkat tangan. Okey, Said Ali. Okey, Said Ali baca dan jawab. Cikgu.
Jadual 5 merupakan jenis-jenis demensia. A ialah demensia Alzheimer. B ialah demensia vaskular. Berdasarkan jadual 5, padankan jenis demensia dengan penyataan situasi yang betul dengan menuliskan A atau B pada ruang jawapan. Okey, tuliskan A atau B pada ruang jawapan. A untuk demensia Alzheimer, B untuk demensia vaskular. Okey, apa jawapan Ali? Okey, untuk pertama, Makcik Halimah tercari-cari cermin matanya yang disangka hilang sedangkan cermin mata tersebut tersangkut pada lehernya. Jawapan dia A, cikgu. Okey, A. A tu apa? Demensia? Alzheimer. Okey, demensia Alzheimer. Betul tak? Ya, Oh, tepat betul. sekali. Okey, yang kedua, Pak Cik Hamid. Okey, yang kedua, Pakcik Hamid terpaksa mengambil masa yang lama untuk pulang ke rumahnya sendiri kerana terlupa jalan pulang. Yang kedua ni B, cikgu. Demensia vaskular. Okey, B. Demensia vaskular. Okey, betul. Tepat sekali jawapan Ali. Okey, seterusnya. Okey, yang ketiga, Makcik Zainab kerap bertanya bilakah cucunya akan pulang ke kampung menziarahinya. Okey, Okey, ni yang ketiga jawapan dia A, demensia Alzheimer. Okey, demensia Alzheimer. Betul. Okey, betul. Tepat sekali. Nampaknya dapat jawab dengan betul ya. Dan cikgu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang cikgu dah kongsikan untuk hari ini? Okey. Kesimpulannya daripada model ini, apa yang boleh kita pelajari ialah murid-murid kena pandai menguruskan warga emas yang mengalami mobiliti, iaitu kurang bergerak, kemudian warga emas yang jatuh, kemudian yang terakhir sekali warga emas yang mengalami demensia. Ketiga-tiga perkara ini murid-murid perlu handle ataupun perlu tangani dengan kaedah yang betul. Didik TV KPM